الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti live kita pada malam ini, siri ke-8, iaitu menghuraikan kitab Bid'ah Hasanah, suatu pendekatan baru yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yang mana kuliah kita ini ataupun sesi penghuraian kitab kita ini adalah anjuran Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group ARG Pusat, tetapi dilakukan live di page saya sendiri, Engku Ahmad Fadzil, di original page. Baik, jadi alhamdulillah ini sudah masuk siri yang ke-8, yang mana dalam kuliah yang semalam itu kita telah menyebut 3 contoh bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang setiap perkara baharu, yakni setiap perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dilakukan oleh para sahabat. Terus Nabi melarang misalnya bahawa itu adalah satu perkara bid'ah, satu perkara yang tak boleh dilakukan. Tidak demikian yang berlaku. Bahkan di dalam urusan ibadah juga, apabila sesuatu perbuatan baharu yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak bercanggah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bercanggah dengan syariat Islam, maka itu tidak menjadi satu perkara yang dilarang. Baik, saya mendapat komen di sini kurang jelas ya. Saya cuba lagi sebab malam ini saya live menggunakan iPad ya. Sebelum ini saya menggunakan telefon ya, tapi malam ini saya cuba live menggunakan iPad. Ada feedback dari Manjung ya, tidak jelas, tapi dari Seremban jelas ya. Jadi kalau boleh kawan-kawan kita yang mengikuti live ini boleh beri komen sedikit dari segi kualiti suara, sebab mungkin juga tak jelas itu disebabkan dari tempat orang yang mengikuti live itu barangkali line-nya tidak berapa bagus atau ada halangan-halangan tertentu. Tapi kalau ramai yang mendapati tidak jelas, mungkin saya perlu adjust supaya live menggunakan handphone semula. Sekarang ni saya sedang live menggunakan Sentul jelas ya. Saya menggunakan iPad. Sentul jelas, Seremban jelas, Manjung kurang jelas. Lagi di tempat-tempat lain, kalau boleh bagi feedback dari segi kualiti suara, adakah jelas ataupun sebaliknya. Kawan-kawan kita boleh tolong
type sedikit supaya saya boleh tengok ya, ramai yang mendengar live malam ini. Adakah mendengar suara saya itu jelas ataupun perlahan? Mohon kalau boleh typekan di ruangan komen, ceras juga jelas ya. Baik, mungkin saya boleh safely assume bahawa saudara kita di Manjung, Imtiaz Manjung Perak Umrah, barangkali ada gangguan dari segi ketidakjelasan suara itu atas faktor di sana ya, bukan atas faktor di sini ya, kerana rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang lain alhamdulillah memberi feedback jelas. Baik, jadi saya teruskan. Bagus ya, alhamdulillah, saya bersyukur kerana kuliah-kuliah kita ni, terutamanya siri yang ke-6 dan siri ke-7, mendapat feedback, mendapat komen dari saudara-saudara kita yang tak bersetuju. Bagus ya, ada yang komen secara positif, terima kasih Ustaz berkongsi ilmu dan sebagainya, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih juga, barakallahu fikum. Tetapi dalam masa yang sama juga kita mengalu-alukan ya, saudara-saudara kita yang tidak bersetuju meletakkan komen ya, bahawa mereka itu tidak bersetuju dan meletakkan sebab dan alasan kenapa mereka tidak bersetuju. Asalkan komen itu dilakukan dengan cara yang beradab ya, dengan cara yang kita kata sesuai dengan tata budi kita orang Islam, di dalam kita berbeza pandangan, tidak misalnya memaki hamun, mencerca dan sebagainya, tak ada masalah ya, kerana berbeza pandangan itu biasa. Ada juga di Kampung Pandan kurang jelas, ada bunyi seperti angin tiup mic, mungkin angin kipas ke ya. Dungun clear, jauh ya, di Terengganu clear, tapi di Kampung Pandan tu katanya macam ada bunyi angin. Baik, saya teruskan lagi. Moga-moga majoriti dapat mendengar suara dengan jelas. Baik, jadi komen-komen yang tidak bersetuju daripada saudara-saudara kita, terutamanya bersangkutan dengan siri yang ke-6 dan juga siri yang ke-7, itu kita alu-alukan ya. Kerana itu memberi peluang untuk kita itu memberi penerangan yang lebih lanjut. Dalam kuliah kita semalam, kita telah berikan 3 contoh yang menjadi bukti bahawa Nabi SAW sendiri, baginda tidak mengambil sikap asalkan satu benda itu baharu dilakukan oleh sahabat, lebih-lebih lagi dalam perkara ibadah, terus baginda melarang ya. Kerana kalau ikut teori kawan-kawan kita, benda baharu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda baru yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus dianggap sebagai bid'ah yang sayyi'ah ya. Tidak demikian. Jadi kita bawa contoh semalam 3 ya. Yang pertama iaitu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ya, iaitu yang mana asalnya orang yang masbuk, yakni orang yang datang lambat ya, untuk salat jamaah dan ketinggalan rakaat dengan jamaah, maka dia akan melihat isyarat ya, daripada orang-orang lain berapa rakaat dia telah tertinggal, lalu dia lakukan rakaat yang tertinggal, barulah dia ikut bersama dengan jamaah. Tetapi Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ini kan dalam bab ibadah ya, bab solat, beliau tidak melakukan perkara yang telah biasa dilakukan itu. Sebaliknya beliau terus masuk ikut dalam jamaah, kemudian selepas salam baru beliau sempurnakan rakaat yang belum beliau lakukan. Jadi ini menunjukkan bahawa sahabat Nabi ada masanya melakukan sesuatu perkara yang baharu hatta di dalam ibadah. Tetapi poinnya apa? Setelah selesai solat dan perbuatan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu itu telah diadukan kepada Nabi SAW, maka oleh kerana Nabi SAW sebagai Rasulullah menilai bahawa perbuatan itu tidak bercanggah dengan syarak, bahkan baik, lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sanna lakum Muaz ya, Muaz telah membuat satu cara baru yang baik. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengatakan fahakadha fasna'u, maka oleh kerana cara baru itu cara yang baik, maka hendaklah kamu berbuat seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi kritikan oleh saudara-saudara kita yang tidak bersetuju,
iaitu kejadian Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang mana apabila ditanya oleh Nabi SAW, wahai Bilal, ceritakan kepada aku dengan amalan yang paling kamu harapkan, yang kamu amalkan dalam Islam ni, apa amalan yang paling kamu harapkan? Kerana saya bertanya itu kerana saya ada mendengar derapan kedua-dua selipar kamu di dalam syurga. Jadi Nabi SAW nak tahu apakah amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Bilal menjawab, tidaklah saya itu melakukan satu amalan yang lebih saya harap di sisi saya, melainkan bahawa saya itu tidak bersuci dengan satu wuduk pada satu detik daripada waktu malam ataupun siang, kecuali saya sembahyang dengan wuduk tersebut sekadar yang saya diketikan oleh saudara-saudara kita. Nanti insyaAllah saya akan sentuh sebentar lagi. Dan yang ketiga yang kita akan teruskan huraiannya adalah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas bukan sahaja melakukan satu perkara yang baharu, bahkan asal zahirnya satu perkara yang berbeza dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik beliau untuk berada di sisi. Tetapi apabila Nabi solat, Sayyidina Abdullah bin Abbas undur balik ke belakang, sehingga Nabi sallallahu tanya selepas daripada solat, kenapa kamu, saya dah tarik kamu letak sebelah saya, kemudian kamu pergi berundur. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab bahawa tidak sepatutnya lah bagi sesiapa pun sembahyang di sisi kamu, padahal kamu itu adalah Rasulullah yang Allah telah kurniakan kelebihan kepada kamu. Dan Nabi SAW kagum dengan jawapan tersebut. Nabi SAW berkenan dengan jawapan tersebut. Lalu baginda mendoakan kepada sepupu baginda Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma supaya diberikan ilmu dan kefahaman, Allah tambahkan ilmu dan kefahaman di dalam urusan agama. Itu nanti insya-Allah kita akan berdetailkan lagi huraian daripada hadis tersebut. Cuma kita patah balik sedikit dengan kritikan yang diberikan oleh saudara-saudara kita yang tidak bersetuju dengan bid'ah hasanah ini, iaitu kejadian Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang mana solat setiap kali lepas berwuduk salat sunat. Jadi kita katakan itu salah satu bukti bahawa tidak semestinya satu perbuatan yang tidak disuruh oleh Nabi SAW dan tidak dilakukan oleh baginda, maka itu bermakna satu benda yang haram. Tidak semestinya. Buktinya Nabi SAW tidak melarang perbuatan tersebut, malah indikasi daripada Nabi SAW bahawa baginda bersetuju itu amalan yang baik yang menjadi sebab Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masuk ke dalam syurga. Baik. Jadi kritikan dari kawan-kawan kita adalah, kata dia, kejadian tersebut bukan dalil bid'ah hasanah. Kenapa? Ada menggalakkan orang supaya solat apabila mereka itu berwuduk, maka ada anjuran daripada Nabi SAW supaya solat. Jadi kalau begitu, yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah itu dalil tentang adanya bid'ah yang hasanah. Sekejap ya. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Baik, jadi kita kembali kepada isu yang mana dibangkang oleh saudara-saudara kita. Kata dia, mana boleh dijadikan kejadian Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sentiasa solat sunat selepas berwuduk itu sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Sebab memang sudah ada riwayat yang mana Nabi SAW menggalakkan bila kita itu berwuduk supaya kita itu melakukan solat. Jadi kalau begitu, itu bukan perkara bid'ah. Baik, kita akan menjawab dari dua sudut. Pertama, kita sudut hanya fokus kepada kejadian tersebut satu sahaja, dan sudut yang kedua adalah dengan kita memandang dengan pandangan yang luas. Baik, kalau kita memfokuskan kepada kejadian itu sahaja,
Bermakna seolah-olahnya poinnya nak menolak ada bid'ah hasanah, ya. Sebab kalau mereka tidak menolak adanya bid'ah hasanah, dan tak perlu kita argue pun, ya. Kalau kita sama-sama bersetuju ya ada bid'ah hasanah, dalam perkara ibadah pun boleh berlaku bid'ah hasanah asalkan tidak bercanggah dengan syarak, asalkan tidak bercanggah dengan hukum, ya. Tetapi sekarang ini cara mereka membangkang, mengkritik itu adalah seolah-olah mereka tidak mahu menerima adanya bid'ah hasanah. Alasan kerana perkara itu bukan perkara bid'ah pun, ya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah itu radhiyallahu anhu sebenarnya adalah anjuran daripada Nabi SAW. Baik, di situ kadang-kadang kita nak fokus hanya pada kejadian yang tersebut sahaja. Yang pertama, antara Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menceritakan kepada Nabi SAW tentang amalan beliau dengan riwayat yang mengatakan Nabi SAW menganjurkan supaya kita itu melakukan solat sunnah selepas daripada kita berwuduk, ya. Timbul persoalan di situ, ya. Kita tak mau pergi terlampau detail lah kepada cerita-cerita riwayat ini, just kita tengok pada konten dia. Manakah yang berlaku terlebih dahulu? Adakah berlaku Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan sembahyang selepas daripada wuduk terlebih dahulu, kemudian Nabi SAW berkenan dengan amalan tersebut, lalu bagi dia menganjurkan supaya dilakukan, ya, solat sunat selepas daripada wuduk, ataupun memang Nabi SAW sudah anjurkan dahulu, hanya saja Sayyidina Bilal mengikut anjuran daripada Nabi SAW, ya. Mana satu yang sebenarnya berlaku? Baik, kalau tidak ada indikasi, maka kedua-duanya possible, ya. Boleh jadi bahawa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan terlebih dahulu tanpa anjuran daripada Nabi SAW. Kemudian setelah diceritakan kepada Nabi SAW, Nabi melihat itu satu perkara yang baik, dan berlakulah selepas itu Nabi SAW menganjurkan kepada orang lain melakukan perkara yang sama. Itu satu kemungkinan. Dan kalau tidak ada indikasi, kemungkinan yang kedua juga possible, iaitu bahawa Nabi SAW memang dari awal telah menganjurkan bahawa kita itu melakukan solat selepas daripada berwuduk, lalu atas anjuran daripada Nabi SAW tersebut, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan solat setiap kali selepas berwuduk, ya. Dua-duanya possible, ya, kalau tidak ada indikasi ke arah salah satu. Jadi bila dua-dua tu possible, kita nak memberatkan salah satu perlu kepada murajjih, perlu kepada yang memberatkan, ya. Sebab at-tarjih biduni murajjih itu batil, ya. Kita memberatkan tanpa ada faktor yang memberatkan. Kita kata, oh sebenarnya ini bukan perkara baru, ini telah dianjurkan oleh Nabi SAW awal lagi. Sayyidina Bilal hanya melakukan anjuran Nabi SAW. Bermakna kita mentarjihkan, kita memberatkan sebelah bahawa riwayat itu berlaku sebelum daripada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan salat sunat wuduk. Mana murajjihnya? Mana faktor yang menyebabkan kita itu memilih possibility itu? Kalau tidak ada faktor, bermakna kita itu decide berdasarkan suka hati kita, sedangkan agama tidak demikian. Begitu juga mana faktor yang menunjukkan bahawa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan dahulu, kemudian barulah datangnya riwayat bahawa Nabi SAW menganjurkan supaya orang melakukan perkara yang sama. Mana satu yang sebenarnya lebih possible? Kalau sama-sama possible, dan kita tak boleh assume salah satu. Itu daripada satu sudut, ya, bila kita fokus hanya pada kejadian ini saja. Baik, tapi kalau kita lihat kepada apa yang berlaku, ya, soal jawab antara Nabi SAW dan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, maka ada indikasi bahawa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukannya itu bukan kerana atas anjuran daripada Nabi SAW terlebih dahulu, ya. Sebabnya antara dalam riwayat itu, apabila Nabi SAW bertanya, dalam riwayat yang lain, Nabi bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa, yakni dengan amalan apakah kamu ni mendahului saya masuk ke dalam syurga? Maksudnya apa? Kan Nabi SAW dengar bunyi derapan selipas Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu di hadapan baginda. Jadi Nabi SAW nak tahu, amalan apa yang memberi kelebihan yang hebat demikian kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Lalu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjawab, ma'adzantu qattun illa sallaitu rak'ataini, tidaklah saya azan kecuali lepas azan itu saya sembahyang 2 rakaat. Wa ma asabani hadathun qattu illa tawaddatu wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini, dan tidaklah saya itu berhadas, sekalipun, melainkan saya itu akan berwuduk dan saya melihat bahawa Allah
ke atas saya itu satu tuntutan untuk saya sembahyang 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik. Jadi kalau memanglah anjuran daripada Nabi SAW itu sebenarnya yang mendorong Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan solat selepas daripada wudu, maknanya perkara itu bukan daripada inisiatif beliau, maka ayat illa wa raaitu anna lillahi alayya rakaatain itu tak tepat. Saya berpandangan bahawa ada di sana itu 2 rakaat yang perlu saya lakukan kerana Allah Ta'ala. Itu tak tepatlah. Sepatutnya Sayyidina Bilal bin Rabah akan menjawab, amalan saya sebagaimana yang Rasulullah anjurkanlah, setiap kali lepas berwudu, iaitu saya akan solat 2 rakaat. Sepatutnya begitu jawapannya. Tapi siapa yang faham bahasa Arab, faham uslub yang digunakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, jelas di sana ada indikasi bahawa Sayyidina Bilal bin Rabah melakukan bukan atas anjuran daripada Nabi SAW, sebaliknya kerana itu pandangan beliau, dan pandangan beliau itu didapati tidak bercanggah dengan syarak. Memang boleh kita lepas berwudu kita sentiasa membiasakan diri kita untuk solat sunat, itu tidak bercanggah dengan syarak. Makanya Nabi SAW bersetuju. Nabi bersabda, bihima, dengan 2 rakaat itulah kamu itu mencapai kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya permudahkan, moga-moga saudara-saudara kita yang bawa komen yang tak bersetuju dengan kejadian tersebut, dengan mengatakan bahawa benda itu sebenarnya ada anjuran daripada Nabi SAW, moga-moga dia boleh faham. Saya simpulkan begini, kita ambil kita tak mau nak tengok pada sudut siapa perawi, apakah status hadis sahih atau dhaif, kita terus pergi fokus kepada isi kandungan kedua-dua riwayat ini. Pertama, riwayat yang menunjukkan bahawa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bila ditanya oleh Nabi SAW tentang amalan yang paling Sayyidina Bilal harapkan yang beliau amalkan dalam Islam, beliau menjawab itu adalah beliau tidak berwudu, melainkan beliau memandang beliau patut solat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik. Satu riwayat bahawa Nabi SAW menganjurkan kita itu apabila berwudu kita lakukan solat 2 rakaat. Jadi kawan-kawan kita kata, kalau begitu itu menunjukkan bahawa perbuatan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu bukan bid'ah, kerana sudah ada anjuran daripada Nabi SAW. Maka kita katakan dua-dua kejadian ini ada kemungkinan yang pertama berlaku sebelum yang satu lagi. Bermakna Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan dulu kebiasaan solat 2 rakaat lepas berwudu, barulah lepas itu Nabi SAW menganjurkan supaya orang lain juga melakukan perkara yang sama. Itu satu kemungkinan. Ataupun kemungkinan yang kedua, memang Nabi SAW sudah anjurkan dari awal lagi bahawa orang itu bila berwudu seeloknya dia solat 2 rakaat, lalu atas anjuran Nabi SAW itulah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan solat sunat wudu ini. Dua kemungkinan. Jadi sama-sama possible. Bila sama-sama possible, untuk kita mengatakan yang ini yang sebenarnya berlaku, saya sebutkan tadi perlu ada faktor yang memberatkan. Ibarat dacing yang sama seimbang, dia tidak akan berat dengan sendiri. Ini namanya tarjih, kita memberatkan sebelah sini. Kenapa? Kamu kata Nabi anjur dahulu, barulah Sayyidina Bilal bin Rabah melakukan. So mana indikasi bahawa Nabi SAW anjur dahulu? Jadi bila kita baca hadis ini, kita dapati yang lebih sesuai adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan dahulu amalan tersebut, kemudian barulah berlaku anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini tidak jarang berlaku. Misalnya kerap juga berlaku apabila dicadangkan satu cadangan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, barulah sebab itu datang anjuran daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan perkara yang sama. Jadi ini bukan satu perkara yang pelik, dan sirah jawapan Sayyidina Bilal, cara jawapan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu menjadi indikasi bahawa yang lebih possible adalah amalan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu berlaku terlebih dahulu daripada anjuran. Jadi kalau boleh kita minta saudara-saudara kita itu bermuka fikiran, jangan terlampau sempitkan pada satu sudut pandangan sahaja. Kita buka fikiran kita, kita buka minda kita, sebab tujuan kita itu adalah mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan atau nak mengatakan tokoh kami lebih hebat daripada tokoh kamu. Itu tidak membawa manfaat kepada kita dunia dan juga akhirat. Itu kalau kita memfokuskan hanya kepada kejadian tersebut, kita sempitkan pandangan kita hanya pada kejadian Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita luaskan, itu akan lebih jelas lagi. Kerana apa? Kerana poin kamu mengatakan demikian, the end objektif adalah
bukan sekadar nak mengatakan bahawa anjuran itu berlaku terlebih dahulu, ya, daripada amalan Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi tujuan kamu membawa komen atau kritikan itu adalah untuk mengatakan sebenarnya tidak ada bid'ah hasanah dalam urusan agama. Jadi kalau itu poin kamu, jelas poin kamu itu terbatal. Kalau kita fokus kepada kejadian itu sahaja pun, kita telah terangkan bahawa apa yang kamu katakan itu adalah satu hujah yang sangat lemah. Tapi kalau kita buka wawasan kita lebih luas, itu lagilah apa yang nak kamu dakwakan bahawa tidak ada bid'ah hasanah dalam urusan agama itu jelas batil, bercanggah dengan apa sikap Nabi SAW sendiri. Maknanya pegangan itu bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Kerana misalnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu melakukan cara solat masbuk yang berbeza dengan sebelum itu, tidak ada di sana dalil bahawa Nabi SAW yang menganjurkan. Bahkan jelas daripada sabda Nabi SAW, sanna lakum Mu'adz, bahawa Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu yang melakukan, dan inisiatif itu daripada diri beliau sendiri. Cuma dapat pengiktirafan daripada Nabi SAW. Bermakna Nabi SAW mengiktiraf satu benda yang sebelum itu, iaitu pada ketika dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu merupakan satu perkara yang bagi dia sendiri tidak lakukan dan bagi dia sendiri belum anjurkan. Mana ada kan itu sunnah Nabi, asalkan benda itu dengan timbangan syarak yang baik, walaupun perkara itu perkara baharu dalam ibadah, maka ianya tidak dilarang. Dan kita melihat pada kejadian Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhu, bukan sahaja Sayyidina Allah bin Abbas melakukan satu perkara yang baharu, bahkan satu perkara baharu yang pada zahirnya bercanggah dengan anjuran Nabi SAW. Bila Sayyidina Allah bin Abbas nak solat ikut Nabi SAW sembahyang malam, Nabi tarik Sayyidina Allah bin Abbas untuk duduk sama level, sama garisan dengan baginda. Tapi bila Nabi dah start solat, Sayyidina Allah bin Abbas undur balik ke belakang. Bukan sahaja tidak ada indikasi bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas melakukan satu perkara yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW, tapi indikasinya Sayyidina Abdullah bin Abbas melakukan satu perkara yang bercanggah dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi itu lebih jelas. Sehingga kan Nabi SAW bertanya lepas solat, apa kehai kamu ni? Macam itulah, masya'nuka, apa kehai kamu ni? Elok dah saya letak kamu sebelah saya, kamu pergi undur pula, apa hai? Soalannya begitulah kalau dalam bahasa Perak Jadi jawapan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas itu selalu dengan syarak, iaitu menghormati kepada keistimewaan Nabi SAW. Maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Rasulullah, adakah layak bagi seseorang pun dia itu sembahyang di sisi kamu, padahal kamu itu Rasulullah yang Allah telah kurniakan kelebihan kepada kamu? Nabi berkenan. Betul jawapan dia ni. Jadi walaupun perbuatan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu bukan anjuran daripada Nabi SAW, bahkan zahirnya bercanggah dengan anjuran daripada Nabi SAW, tapi apabila jelas bahawa perkara itu tidak bercanggah dengan syarak, itu diiktiraf oleh Nabi SAW. Jadi sikap kawan-kawan kita, maaf kita bukan nak suka sangat nak melabelkan kepada istilah Wahabi ini. Sebab saya baca salah satu komen dalam kuliah kita yang lalu, kata dia kalau kita tolak bid'ah hasanah, nanti kita akan dilabel berfikiran sempit dan Wahabi. Bukan begitu, kita bukan tujuan nak melabel-label, cuma memang kitab ini fokusnya di situ. Kadang-kadang kalau saya ceritakan tentang masalah bid'ah ni, saya tak sebut pun Wahabi ke tak Wahabi, sebab kita boleh selesaikan masalah bid'ah hasanah ini tanpa menyentuh Wahabi atau tidak. Kita hanya berpandukan kepada dalil-dalil dan juga hujah-hujah sudah memadai. Tapi kan kitab ini jelas bid'ah hasanah sebuah pendekatan baru, beberapa sunnah yang dibid'ahkan oleh Wahabi. Jadi ini fokus kitab ini, tak dapat tidak kita kena menyentuh tentang sikap golongan Wahabi. Jadi kata dia akan dilabelkan sebagai Wahabi. Jadi bukan masalah itu. Pertama, Wahabi atau tidak Wahabi, kalau perbuatan itu salah, tetap wajib kita tolak. Pendirian itu tak betul, kita kena terangkan ianya tidak betul. Tapi kalau ianya terbit satu perkataan atau satu perbuatan daripada satu orang yang berfahaman Wahabi, tapi perkataan dan perbuatan itu betul, maka kita tidak tolak. Jadi bukan isunya Wahabi atau tidak. Jadi yang kedua yang kita agak pelik, seolah-olah dia agak keberatan untuk dilabelkan Wahabi, sedangkan kita dapati mereka ni kalau kita mengkritik Wahabi, kalau kita itu mendedahkan penyelewengan Wahabi, mereka membangkang. Jadi seolah-olahnya bagi mereka Wahabi itu bagus. Sebab kalau Wahabi tak bagus, patut mereka tak perlu nak komplain kita mendedahkan penyelewengan Wahabi. Bila kita dedahkan Wahabi tak betul daripada sudut ini, Wahabi tak betul daripada sudut ini, mereka keberatan.
Tapi dalam masa yang sama mereka juga keberatan kalau dilabelkan Wahabi. Kamu seolah-olahnya menganggap Wahabi itu bagus, kan? Sebab itu kamu tak setuju kalau kita kritik Wahabi. Kalau Wahabi tak bagus, biarkan saja orang kritik. Jadi kamu seolahnya menganggap Wahabi bagus. Dalam masa yang sama, kalau kamu dianggap Wahabi, kamu tak suka. Padahal kalau di sisi kamu Wahabi itu bagus, maknanya kamu dianggap orang yang bagus. Kenapa pula kamu keberatan? Kan situ ada contradiction di situ. Tapi kita ketepikan isu label Wahabi ni, sebab bagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau salah, walaupun itu bukan dari Wahabi, hatta kalau kita katakan orang yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah sendiri ada keluar daripada dia percakapan yang tidak betul ataupun amalan yang salah, kita kena katakan salah. Baik, sekarang kita nak huraikan dengan lebih lanjut berdasarkan apa yang disusun oleh Al-Fadhil Kiai Idrus Sambi Hafizahullah ini, iaitu hadis di atas memberikan beberapa pesan penting ataupun poin penting kepada kita berkaitan dengan bid'ah hasanah. Kejadian yang mana ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu nak solat malam ikut Nabi tarik Sayyidina Abdullah bin Abbas duduk sebelah baginda. Bila Nabi start solat, Sayyidina Abdullah bin Abbas undur balik ke belakang. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu undur? Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, kerana tak layaklah satu orang tu sembahyang sama level dengan Nabi SAW, padahal Nabi itu orang yang dikurniakan oleh Allah kelebihan. Jadi Nabi SAW bersetuju dengan jawapan tersebut dan Nabi mendoakan kebaikan, iaitu bertambahnya kefahaman dan ilmu Sayyidina Abbas dalam urusan agama. Baik, poin yang pertama, Rasulullah SAW menarik Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari belakang agar lurus dengan beliau dalam solat. Jadi asalnya Sayyidina bin Abbas duduk belakang nak ikut Nabi tarik sembahyang sebelah saya. Kedua, ternyata dalam hadis ini Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhu mundur ke belakang lagi. Kenapa mundur ke belakang? Untuk menjaga etika, menjaga adab dengan Nabi SAW, iaitu kerana ada di belakang beliau, kerana darajah Nabi SAW itu melebihi sesiapa pun. Tak ada orang yang nak menyamai Nabi SAW. Jadi ini seolah satu bentuk kias lah. Oleh kerana Nabi SAW mulia dari segi kedudukan, maka dari segi kedudukan sembahyang pun tak bolehlah kita itu sama macam Nabi SAW, kita duduk belakang Nabi. Itu kias daripada Sayyidina bin Abbas, dan itu satu kefahaman yang disetujui oleh Nabi SAW. Ketiga, hadis ini menjadi dalil bahawa etika ataupun adab termasuk dalam pertimbangan seseorang dalam melakukan perkara ibadah. Jadi tak mesti strict, ini Nabi SAW tak pernah sebut macam itu, maka kita tak boleh sebut macam itu. Ini Nabi SAW sendiri anjurkan lain, tapi dilakukan berbeza oleh Sayyidina bin Abbas. Bahkan kalau kita tengok dalam kejadian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam ketika Nabi SAW kurang sihat, tapi bila Nabi SAW datang untuk solat, Nabi SAW memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya kekal jadi imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq undur ke belakang, sama juga alasannya kerana tak layak Ibn Abi Quhafah, anak pada Abu Quhafah itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, berada di hadapan Nabi SAW. Ini adalah contoh bahawa para sahabat itu dalam mereka menentukan tindak tanduk mereka, mereka bukan hanya tengok kepada zahir. Zahir Nabi suruh kekal, jangan undur, tapi mereka juga mengambil kira tentang soal adab. Kerana soal adab inilah para ulama kita menganjurkan membaca Sayyidina dalam selawat. Walaupun Nabi SAW sendiri tidak menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi para ulama menganjurkan eloknya kita sebut. Dan memang logik sekali Nabi SAW tidak menyebut Sayyidina, kerana Sayyidina bermakna penghulu kami, ketua kami. Sedangkan Nabi SAW bercakap tentang diri baginda sendiri. Jadi takkan baginda mengatakan penghulu kami saya, penghulu saya. Tak sesuai. Maka yang sesuai dengan Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa pula sesuai dengan para sahabat, sesuai dengan umat membaca Sayyidina? Kerana ada juga dalil daripada Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam, saya penghulu kepada anak Adam. Jadi kalau kita sebut Nabi SAW Sayyidina, penghulu kami, tidak bercanggah dengan hadis Nabi. Dan yang kedua, ini faktor dinamakan faktor etika ataupun adab, baik di dalam solat maupun di luar solat, kerana mengambil kira realiti dan juga adab. Yang keempat,
Hadis tersebut menjadi dalil bahawa qiyas juga berlaku dalam soal ibadah, ya. Kerana ada golongan yang menolak, ya, termasuk golongan Wahabi, sebahagiannya itu tak terima qiyas dalam bab ibadah, ya. Contohnya lafaz usalli, mereka komplain dengan alasan Nabi SAW tidak usalli dalam solat. Jadi para ulama kita yang menerima usalli antara lain kerana qiyas kepada lafaz niat dalam ibadah umrah, lafaz niat dalam ibadah haji Nabi lafazkan. Bahkan untuk puasa juga pernah Nabi SAW lafazkan niat nak puasa. Jadi kata mereka ini ibadah, mana boleh qiyas? Tidak. Dia bukan isu ibadah atau bukan ibadah, ya. Memang ada setengah ibadah kita tidak boleh qiyas, bukan kerana ia ibadah, tapi kerana qiyas ini dia bergantung kepada persamaan illah, persamaan sebab asas hukum tu. Apa asas hukum? Sama. Bila asas hukum sama, maka hukumnya sama. Tetapi ada perkara-perkara ibadah yang tidak boleh dikenal pasti illahnya, tak boleh dikenal pasti sebab hukumnya. Maka kalau sebab hukum tidak boleh dikenal pasti, macam mana nak qiyas? Kerana salah satu rukun qiyas adalah illah. Asas hukum tu boleh diketahui. Baik. Jadi kalau asas hukum tu boleh diketahui, walaupun ianya dalam urusan ibadah, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maka qiyas itu berlaku. Apa yang berlaku? Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu mundur ke belakang kerana melakukan qiyas, analogi posisi solat dengan posisi darajah Nabi SAW. Kalau ikut zahir syarah, kena duduk sama, sebab Nabi yang tarik ke depan suruh duduk sama. Tapi beliau menggunakan qiyas, dari segi darajah Nabi SAW lebih daripada saya, maka dari segi kedudukan sembahyang pun kenalah Nabi depan daripada saya. Itu namanya qiyas. Jadi qiyas ini diiktiraf oleh Nabi SAW, menunjukkan bahawa berlaku qiyas dalam ibadah. Bahkan Nabi SAW sendiri kadang-kadang memang sengaja memberi indikasi tentang qiyas dalam ibadah. Bila satu orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang ibu, kalau tak salah saya, ibu beliau yang meninggal dunia sebelum sempat menunaikan haji yang beliau nazarkan. Kan bila haji ini dinazarkan, ia jadi wajib, tapi dia meninggal dunia tak sempat lagi buat. Jadi seolah-olah terhutang, ibadah haji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ni tanya kepada Nabi SAW, patut tak dia buatkan haji yang ibunya tadi tak sempat lakukan ketika dia masih hidup? Boleh saja Nabi SAW jawab secara direct, ya, kamu buatlah haji untuk ibu kamu. Kan boleh. Tapi Nabi SAW mengajar analogi, mengajar qiyas. Nabi SAW bertanya dahulu kepada sahabat tadi, kalaulah ibu kamu tu ada berhutang dengan orang, tapi hutang tu belum bayar, padahal ibu kamu dah meninggal, adakah kamu tolong bayar? Padahal kalau tidak ada qiyas dalam ibadah, Nabi akan jawab, kamu buat haji untuk ibu kamu. Tak, Nabi qiyaskan kepada hutang. Nabi buka fikiran orang ni supaya bayangkan, kalau ibu kamu tu ada hutang dengan orang, belum bayar, dia dah mati, kamu tolong bayar tak hutang dia? Maka jawab sahabat itu, tentulah Rasulullah, saya tolong bayar. Lalu Nabi SAW terus relatekan dengan ibadah. Tadi hutang bukan urusan ibadah, itu urusan dunia. Nabi SAW relate dengan ibadah. Nabi kata, kalau begitu penuhilah, bayarlah hutang Allah, iaitu haji tadi, kerana hutang Allah tu lebih berhak untuk kamu untuk dibayar. Jadi Nabi SAW sendiri menunjukkan indikasi boleh berlaku qiyas dalam urusan ibadah, berbeza dengan fahaman Wahabi ataupun sebahagian daripada golongan Wahabi yang menolak qiyas dalam ibadah, dan berbeza juga fahaman Wahabi ini dengan fahaman sahabat Nabi Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menggunakan analogi, qiyas dalam urusan ibadah. Yang kelima, seandainya qiyas tidak boleh dalam ibadah sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian daripada golongan Wahabi, tentulah Rasulullah SAW akan mengingatkan kepada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ni tak boleh qiyas dalam ibadah. Tentulah Nabi kena bagi tahu, solat ni ibadah, jangan kamu gunakan qiyas, jangan kamu gunakan qiyas. Memanglah saya lebih mulia, saya ni Allah kurniakan bagai-bagai, tapi ni kan ibadah. Saya dah tarik kamu duduk sama dengan saya, dah situ saja, jangan lagi kamu nak qiyas-qiyas macam-macam. Tidak. Nah, apabila berlaku qiyas itu dilakukan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi tidak kata demikian. Nabi tak kata solat ni ibadah tak boleh guna qiyas. Tidak. Bahkan Nabi SAW menghargai, mempersetujui qiyas yang dilakukan oleh sepupu baginda Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yang keenam, hadis tersebut juga menjadi dalil
bahawa dalil dalam agama ini bukan hanya Quran dan hadis sahaja. Ini yang berlaku pada sebahagian daripada golongan Wahabi ini. Mereka ni hanya menyangkakan dalil hanya Quran hadis saja. Kadang-kadang keluar daripada mulut mereka, kata dia, ini tak ada dalam Quran hadis. Ya, boleh jadi tidak ada dalam Quran hadis, tapi bukan bermakna tidak ada hukum. Kan apabila Nabi SAW menghantar Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi governor, menjadi hakim qadi di Yaman, kan Nabi interview dahulu, Nabi test dulu, Nabi tanya, kaifa taqdi idza urida laka qada, macam mana nanti wahai Mu'az kamu akan buat satu keputusan kalau dibawa sesuatu kes kepada kamu. Jadi dijawab oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, aqdi bi kitabillah, saya akan buat satu keputusan saya berdasarkan kitab Allah, yakni berdasarkan Al-Quran. Lalu Nabi SAW bertanya, fa'illam tajid fi kitabillah, macam mana pula kamu nak buat keputusan kalau kamu tak jumpa solusinya dalam Al-Quran? Maknanya daripada pertanyaan Nabi SAW sendiri menunjukkan bahawa memang akan ada berlaku perkara-perkara yang kalau kita nak cari solusi direct dalam Quran tak jumpa. Lalu dijawab oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, fa bi sunnati Rasulillah, kalau tak jumpa dalam Quran maka ikut sunnah Nabi lah. Ya. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, fa illam tajid fi kitabillahi wala fi sunnati Rasulillah, lalu bagaimana kamu nak buat keputusan kalau kamu tak jumpa dalam Al-Quran dan kamu juga tidak jumpa dalam sunnah Rasulullah? Kan itu indikasi bahawa memang akan berlaku perkara-perkara yang kalau kita tu nak cari dalil yang khusus direct daripada Quran hadis tak jumpa. Lalu dijawab oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ajtahidu ra'yi wala ad, saya akan beristihad dengan pandangan saya dan saya tidak akan cuai dalam melakukan istihad tersebut. Pada Rabbah Rasulullah sadrahu, Nabi SAW menepuk dada Sayyidina Mu'az bin Jabal seraya berkata, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasul melakukan apa yang meredakan Rasul. Mana Nabi SAW mereda dengan sikap pendirian Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa boleh para ulama mujtahid itu mereka mencari hukum lain daripada Quran dan Sunnah secara direct, kerana kalau kita cari dalam Quran dan Sunnah secara direct tidak jumpa. Misalnya kalau di zaman kita sekarang kita nak cari hukum tentang forex, nak cari hukum tentang option, nak cari hukum tentang pemindahan organ, cryptocurrency dan sebagainya, memang tidak akan jumpa. Bahkan kita ambil benda yang simple lah, hukum minum air ketum pun tak jumpa direct dalam Quran hadis. Yang ada hukum minum khamar, minum jus anggur yang diperam sehingga memabukkan. Tapi kalau air ketum itu tidak ada hukum yang jelas di situ. Tetapi tidak bermakna tidak ada hukum. Maka ulama melakukan salah satu caranya adalah qiyas. Baik. Kemudian yang ketujuh, hadis tersebut menjadi dalil bahawa dakwaan kaum Wahabi terhadap umat Islam dengan berkata, mana dalil Quran dan hadis anda? Nabi tak pernah buat. Ini adalah satu dakwaan yang keliru, kerana dia menganggap seolah-olah kalau sesuatu itu tidak ada tersebut direct dalam Quran dan hadis, maka benda itu tak ada. Kalau benda itu Nabi SAW tak buat, maka benda itu haram. Itu adalah satu dakwaan yang keliru, kerana dalam kes Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi memang tidak ada Quran dan hadis yang mana kena sembahyang tu kena duduk belakang Nabi. Bahkan kalau ikut sunnah itu merakumi perbuatan Nabi, kiranya qiyas Sayyidina bin Abbas tu sepertinya tidak sesuai dengan perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi menarik beliau untuk duduk sekali. Tapi oleh kerana ada elemen adab di situ dan ada elemen qiyas dengan darajah Nabi SAW yang lebih, maka sepatutnya juga duduk Nabi SAW itu lebih ke depan, dan itu qiyas yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Jadi jelas dakwaan kononnya Nabi tak buat maka kita tak boleh buat, itu tidak semestinya demikian, kerana ada benda-benda yang Nabi SAW tidak lakukan, tidak haram kita lakukan. Bahkan kalau menganggap sebaliknya itu bercanggah dengan Quran, hadis dan juga kaedah usul fiqh yang mana kita akan terangkan insya-Allah. Baik. Nabi tak, sepatutnya yang ditanya adalah mana dalil yang menjadi dasar amalan anda. Itu soalan yang lebih tepat. Jangan cakap mana Quran hadisnya. Kalau ada Quran hadisnya. Tapi kan daripada jawapan sahabat Nabi pun Nabi redha dengan jawapan itu. Ada kalanya tidak ada dalam Quran dan hadis, tetapi masih boleh dicari hukumnya dengan jalan ijtihad.
Jadi ijtihad tu ada banyak sumber dalilnya. Boleh jadi qiyas, boleh jadi istishab, boleh jadi istihsan, boleh jadi saddu zara'i, boleh jadi masalih mursalah, ya, tidak kurang dari 10 ya sumber hukum yang lain selain daripada Quran dan hadis. Kemudian yang ke-8, berdasarkan hadis tersebut bererti boleh kita itu melakukan sesuatu perkara yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW dalam ibadah, selama mana ada dalil. Jadi dalil yang digunakan oleh Ibn Abbas tadi adalah dalil qiyas, ya. Berarti tidak semua tata cara ibadah yang belum pernah diajarkan Nabi SAW itu salah, ya. Yang itulah yang disebutkan sebagai bid'ah hasanah, wallahu alam. Bukan bermakna kita nak reka semua ibadah sebagaimana yang diimajinasikan oleh golongan Wahabi, ya. Kadang-kadang imajinasi golongan Wahabi ni hebat, ya. Kata dia, okey, kalau memang boleh buat bid'ah dalam ibadah, apa kata kita buat solat hari Ahad misalnya, kata dia, dengan satu kaifiat yang khusus, ada khutbahnya, ada tata caranya, tiap-tiap Ahad kita solat macam itu, ataupun apa kata kita solat subuh 4 rakaat, ya, apa kata kita buat ibadah haji lain dan sebagainya. Itu kan imajinasi yang tak kena. Kerana yang dikatakan bid'ah hasanah ni syaratnya tidak boleh bercanggah dengan syarak. Jadi kalau contoh-contoh yang diberikan oleh Wahabi itu benda yang jelas bercanggah dengan syarak, itu kita sebenarnya tidak ada khilaf, ya. Misalnya orang yang buat satu tata cara ibadah solat yang khusus, dinamakan solat hari Ahad dengan khutbahnya, dengan apanya, itu kan jelas satu rekaan yang bercanggah dengan syarak. Ataupun misalnya yang solat subuh 4 rakaat, itu bercanggah dengan syarak. Ataupun yang buat haji katakan di tempat lain, ya. Di negara kita saya dapat maklumat pernah berlaku satu ajaran dikenali sebagai ajaran Taslim, di Pulau Pinang. Dia katakan boleh buat haji di Pulau Pinang saja, tak perlu sampai nak pergi ke Baitullah, tak perlu. Ini kan jelas, ya, bercanggah dengan syarak. Tapi kalau macam tadi, setiap kali lepas berwuduk solat 2 rakaat, itu Nabi ihtiraf. Kemudian ketika sedang Ibn Jabar radhiyallahu anhu masbuk, tidak buat dahulu kemudian baru masuk jemaah, tapi masuk jemaah dulu baru tambah yang mana tak cukup, itu Nabi iktiraf. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu lagi jelas, Nabi dah tarik dia supaya duduk sekali tapi dia undur ke belakang. Kemudian diterangkan kias yang dilakukan itu dengan kedudukan Nabi yang mulia, Nabi setuju. Jadi ini semua menunjukkan bahawa Nabi SAW sendiri mengiktiraf kaedah bahawa satu perkara yang baru tidak semestinya haram, tapi perlulah ditimbang di atas neraca dalil. Dan dalil juga tidak semestinya hanya Quran dan hadis. Dalil juga boleh jadi sumber-sumber hukum yang lain, iaitu seperti yang dijalankan oleh Sayyidina bin Abbas, namanya dalil qiyas. Baik, tadi saya sebutkan, ya, mengatakan satu perkara itu haram dengan alasan semata-mata Nabi SAW tak buat, itu sebenarnya bercanggah dengan Quran, hadis dan ilmu usul fiqh, ya. Saya stop sekejap, ya. Sepatutnya kita masuk ke contoh yang keempat, ya. Contoh bid'ah hasanah yang berlaku dan iktiraf oleh Nabi SAW sendiri, ya, iaitu hadis Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita pause sekejap di situ nak menerangkan bahawa orang yang katakan, ya, benda ni tak boleh buat, ini haram, ya, tahlil arwah haram, baca Yasin malam nisfu Syaban haram, buat sambutan Maulid haram, selawat selang tarawih haram, doa akhir tahun awal tahun haram. Ya, haram kenapa? Kerana ini adalah benda yang Nabi SAW tak buat. Ini urusan ibadah. Setiap perkara baru dalam urusan ibadah itu bid'ah yang sesat, ya, itu dakwaannya. Jadi seolah-olah dia menganggap apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu bermakna perbuatan itu adalah haram, ya. Dalam ibadah kalau Nabi tak buat maka haram. Jawapannya tidak semestinya, ya. Yang haram itu hanya yang bercanggah dengan syarak, baik urusan dunia ataupun urusan agama, sama saja. Urusan dunia pun perlu patuh syariah, urusan agama juga perlu patuh syariah. Baik, bila dia kata demikian, pertama bercanggah dengan ayat suci Al-Quran, ya. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil akan dia, ya. Yang Nabi bawa kita kena terima. Dan wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang bagi dia larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Jadi bila dia kata Nabi tak buat maka haram kita buat, bermakna dia telah buat bid'ah. Dia telah menambah-nambah sesuatu yang Al-Quran tidak kata. Apa yang Al-Quran kata? Al-Quran kata wa ma nahakum anhu, apa yang bagi dia larang kamu daripadanya. Al-Quran menggunakan kalimah naha, larang. Al-Quran tidak kata wa ma lam yaf'alhu
fantahu, apa yang baginda tak buat maka kamu hendaklah berhenti. Tak, Al-Quran kata wa ma nahakum, apa yang baginda larang. Jadi tak semestinya satu benda yang Nabi tak buat Nabi larang. Ada juga benda yang Nabi tak buat tapi Nabi tak larang. Dan bahkan bercanggah dengan sabda Nabi SAW sendiri, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, kata Nabi SAW. Apabila saya telah larang kamu daripada satu perkara, dalam juga sama seperti Al-Quran menggunakan kalimah naha, larang. Nabi tidak bersabda misalnya idza lam af'al syai'an, jahil benda tu. Tak, Nabi berkata apabila saya larang. Jadi memang kita tidak nafikan ada benda-benda yang Nabi SAW tidak lakukan memang haram, ya. Seperti Nabi SAW misalnya tidak minum arak, ya, Nabi tidak minum arak. Dan memang minum arak tu haram. Cuma kita kena faham dengan jelas, haramnya minum arak tu bukan kerana Nabi SAW tak minum, tapi kerana ada banyak dalil, ya, Quran dan hadis yang menunjukkan bahawa minum arak tu haram. Kalau nak kira Nabi SAW tak buat, ya, misalnya walaupun ini urusan dunia, tapi kan dunia pun kena patuh syariah. Arak urusan dunia, minum arak ke, minum Coke ke, minum 100 plus ke, minum house boom ke, minum air mineral ke, ya, itu urusan dunia, tetapi tetap kena patuh syariah. Ada minuman yang dihalalkan, ada minuman yang diharamkan. Jadi bab makanan pun sama. Nabi SAW baginda tidak makan daging dhab. Bahkan ada seolah-olahnya macamnya daging dhab itu haram. Kenapa? Kerana apabila dihidangkan kepada Nabi SAW daging dhab, Nabi asalnya nak makan, tapi ada diberitahu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini adalah daging dhab. Bila diberitahu daging dhab, terus Nabi tak jadi makan. Cuba tengok, semintas lalu seolah-olah memakan daging dhab itu haram. Kerana kalau tidak haram, kenapa elok dah Nabi nak makan, bila tahu kata daging dhab terus tak jadi makan. Tetapi rupanya tidak haram. Macam mana tahu kata tidak haram? Kerana apabila ada sahabat baginda yang nak makan, Nabi benarkan. Takkanlah Nabi benarkan sahabat makan benda haram, tak mungkin. Jadi persoalan, kenapakah Nabi SAW sendiri tak makan kalau tak haram? Jawapan yang sangat sopan daripada Nabi SAW, jawab baginda, kerana maksudnya apa? Maksud Nabi tak selera tu. Cuma kita kadang-kadang kita ni kurang jaga adab, ya. Bila ada orang offer kepada kita makan something, katakan kawan kita offer kita makan sup belut misalnya, kita tak lalu, itu hak kita. Tapi kadang kita kata, tak nak, aku geli makan benda macam ni, ataupun macam ular lah, macam-macam kita kata. Nabi SAW tidak, Nabi jaga adab. Walaupun Nabi SAW tak lalu untuk makan daging dhab, Nabi tidaklah mencerca atau menghina makanan itu. Cuma Nabi bagi tahu, minta maaf, makanan macam ni sebenarnya tak biasa di tempat saya. Jadi tak mestinya satu benda yang Nabi tak buat itu kerana haram, ya. Mungkin kerana sebab-sebab yang lain, ya. Walaupun itu urusan dunia, tapi dicampur bahan-bahan kimia yang mana kalau diminum akan memabukkan. Walaupun tidak ada minuman itu zaman Nabi SAW, dan itu hanya urusan dunia, tapi meminum sesuatu yang menyebabkan akal kita itu hilang, mabuk, itu adalah bercanggah dengan syarak. Baik, kerana dalam ilmu usul fiqh, yang pertama, sumber hukum banyak. Bila kamu kata jangan buat sebab Nabi tak buat, seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi. Sedangkan Al-Quran sumber hukum, percakapan Nabi sumber hukum, pengiktirafan Nabi sumber hukum, ijma' kesepakatan ulama sumber hukum, qiyas sumber hukum, istihsan, istishab, zara'i, masalih mursalah, uruf, syar'u man qablana dan sebagainya. Itu semua adalah perkara-perkara yang para ulama kita mengeluarkan hukum dari sumber-sumber ini berdasarkan ada yang sebahagiannya ada khilaf antara mereka. Tapi yang pasti, kalau menyempitkan sumber hukum hanya pada Quran dan Sunnah, itu bercanggah dengan sikap Nabi SAW sendiri dan juga sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau begitu, dakwaan salafi oleh golongan Wahabi itu dakwaan yang palsu. Kerana salafi sepatutnya ikut kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi juga menggunakan kaedah qiyas dan lain-lain. Mereka menyempitkan hanya kepada Quran dan hadis. Sudahlah begitu, hanya pada perbuatan Nabi SAW. Contohnya, ada orang membangkang amalan zikir dengan menyebut Allah semata-mata. Kerana kata dia tak jumpa dalil. Kan ada orang berzikir dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Kata dia zikir macam tu tak jumpa dalil. Padahal kalau dia tidak sempitkan dengan salah faham tadi, dia akan nampak dalam Quran ada dalil, dalam hadis ada dalil, dalam ijma' ada dalil, dalam qiyas ada dalil. Dalam Al-Quran misalnya jelas Allah berfirman, wadhkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kamu zikir akan Allah Ta'ala sebagai zikir yang banyak. Zikir ini boleh jadi az-zikru bil lisan, zikir dengan lidah, artinya sebut Allah banyak-banyak.
Boleh jadi az-zikru bil qalbi, zikir dengan hati, artinya ingat Allah banyak-banyak. Kedua-duanya disuruh oleh Allah. Jadi bila orang tersebut Allah, 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 itu kan beramal dengan arahan Al-Quran. Kenapa tidak jumpa dalil? Kemudian ijma' ulama, tidak ada ulama yang komplit, yang kritik zikir Allah Allah ini, sehinggalah awal-awal orang yang dicatat mengkritik amalan zikir Allah Allah ini adalah al-Imam Hijrah, bermakna telah berlalu 700 tahun lebih. Ulama sepakat tidak komplain amalan zikir Allah Allah ni. Tiba-tiba ada satu orang, walaupun dia juga ulama, komplain, maka itu tidak cukup kuat untuk melanggar ijma' yang telah berlaku. Kemudian juga kias kan benda yang sama, hukumnya sama. Jadi zikir ini sama dengan ibadah lain yang tidak diikat. Kan saya pernah sebut kalau ibadah diikat kita sepakat, tak boleh buat lain Nak sembahyang luar daripada waktu tak boleh, nak sembahyang tukar bilangan rakaat tanpa ada pengecualian macam jamak, qasar dan sebagainya itu, maka itu tak boleh. Tapi kalau ibadah yang umum, dia behave sama, iaitu dia tidak ditetapkan waktunya. Macam zikir, nak zikir bila terpulang, nak zikir banyak mana ikut kemampuan, nak zikir seorang-seorang boleh, nak zikir ramai-ramai tidak ada larangan. Nak zikir perlahan pun bagus, nak zikir dengan jahar pun ada di punya dalilnya. Nak zikir dalam keadaan suci pada hadas boleh, tak suci pada hadas pun tak dilarang berzikir. Nak berzikir menghadap kiblat bagus, tak mau menghadap kiblat pun tak apa. Nak berzikir dengan subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allah akbar boleh, nak zikir dengan menyebut Allah Allah pun boleh. Jadi sebenarnya dalil dah ada dalil Qurannya, ada dalil ijma', ada dalil qiyas. Bahkan kalau kita kembali kepada dalil sunnah bukan hanya perbuatan Nabi. Kenapa kamu kata Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat? Kan Nabi suruh pun kira sunnah juga. Nabi SAW pernah berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Tak putus-putus lidah kamu itu basah dengan zikrullah. Apa makna lidah basah dengan zikrullah? Makna lidah itu sentiasa sebut Allah. Kerana lidah manusia ini basah bila dia sentiasa bergerak, sentiasa bercakap. Bercakap apa? Bercakap Allah, sebut Allah. La yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tak putus-putus lidah kamu basah dengan menyebut Allah. Jadi sebenarnya zikir dengan menyebut Allah semata-mata itu sudah terpayung dengan dalil Quran, terpayung dengan dalil sunnah, terpayung dengan dalil ijma', terpayung dengan dalil qiyas. Tapi malangnya sebahagian daripada saudara-saudara kita terhalang daripada memahami ini kerana salah faham tentang konsep apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak semestinya perbuatan itu haram. Sebagai penutup, dalam ilmu usul fiqh, para ulama nak mengenal pasti sesuatu itu haram dengan 3 kaedah. Pertama, sighatun nahyi. Kalau ada larangan daripada Nabi SAW atau daripada Quran, maka itu difahami haram. Contohnya, wala taqrabuz zina, dan jangan kamu hampiri zina, maka difahami menghampiri zina itu hukumnya adalah haram, kerana dilarang, jangan. Ataupun memang disebut haram, innama harama alaikumul maitah, ini haram kita memakan binatang yang tidak disembelih secara syar'i, kerana jelas Quran sebut haram. Dan yang ketiga, zammul fi'li, dikeji perbuatan itu. Misalnya Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu, dia bukan dari golongan kami. Siapa yang menipu, dia bukan dari golongan kami. Jadi Nabi tak kata jangan menipu, Nabi tidak kata menipu itu haram. Tapi bila Nabi kritik, Nabi keji dengan mengatakan siapa menipu bukan dari golongan kami, juga difahami menipu itu haram. Tidak ada dalam kaedah istibat hukum yang mana, bahkan kaedah sebaliknya, at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW tak buat satu benda tidak menunjukkan perbuatan itu haram. Jadi siapa yang kata jangan buat kerana Nabi tak buat, itu kita katakan ibaratnya sembang kedai kopi saja. Kenapa? Kerana bila diukur dengan neraca ilmu, kata-kata dia tak betul. Neraca ilmu mengatakan atarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi tinggalkan satu perbuatan, itu belum menatijahkan hukum lagi. Baik. Sebelum saya tutup dengan tutupan yang terakhir dengan doa, di sini ada satu soalan ya. Solat Jumaat ada doa kunut macam solat subuh. Macam mana Ustaz? Baik. Solat Jumaat ada doa kunut ini berbeza dengan doa kunut subuh ya. Doa kunut subuh ini khilaf di kalangan ulama, iaitu sebahagian ulama mengatakan sunat ya, seperti mazhab Maliki dan Syafi'i, cuma beza masa saja bila baca doa kunut. Tapi doa kunut itu sunat di sisi kedua mazhab ini, dan ada beza kaifiatnya, tapi dua mazhab mengatakan sunat.
Dua mazhab lagi daripada mazhab yang empat, mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan tidak sunat. Jadi khilaf ini kita berlapang dada lah. Jangan kita nak sangkakan hanya yang kita kata sahih saja sahih. Sebab ulama-ulama ini semua ulama mujtahidin. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad satu orang ulama tidak sampai membatalkan ijtihad ulama yang lain. Apatah lagi ijtihad seumpama kita yang bukan ulama, so-called ijtihad lah. Kita sebenarnya tidak layak berijtihad. Tapi so-called apa yang kita katakan ini lebih sahih, itu tidak menjejaskan pendirian para ulama mujtahid. Kerana kaedahnya ijtihad seorang ulama mujtahid tidak membatalkan ijtihad ulama mujtahid yang lain. Apatah lagi yang bukan mujtahid macam kita tiba-tiba nak membatalkan ijtihad para ulama, jelas tidak akan berlaku. Cuma kunut yang dilakukan pada solat jemaah itu bukan kunut yang dilakukan sepanjang masa. Ini namanya kunut nazilah. Kunut bila berlaku sesuatu kejadian musibah, misalnya berlakunya perang, berlakunya wabak penyakit, sebab sekarang ni berlaku pandemik COVID-19, maka yang sunnahnya adalah kita itu dianjurkan membaca kunut pada setiap solat fardu, iaitu pada rakaat yang terakhir bangun daripada rokok, kita baca kunut memohon Allah Ta'ala angkatkan, jauhkan kita daripada musibah yang menimpa itu. Nazilah ni asalnya maknanya satu benda yang turun, satu musibah lah yang berlaku pada kita. Maka dianjurkan kunut pada setiap solat fardu, bukan subuh saja. Zuhur pun kita kunut, asar pun kita kunut, maghrib pun kita kunut, isyak pun kita kunut. Kalau Jumaat dilakukan pun Jumaat pun kita kunut, sehinggalah terangkatnya musibah ataupun wabak ataupun bala itu. Maka ketika itu kunut nazilah pun dihentikan. Kerana kunut nazilah ni dia sangkut dengan sesuatu perkara yang menimpa umat Islam. Berbeza dengan kunut subuh, di sisi mazhab yang mengatakan sunat, seumpama mazhab kita mazhab Syafi'i, maka berlaku tak berlaku musibah pun memang kita dianjurkan membaca kunut dalam salat subuh. Yang mana berpegang dengan mazhab mengatakan tak sunat, silakan tak payah baca. Tapi jangan pula seperti perangai orang Wahabi, bila dia memegang kata tak sunat, dia pula bising tak sahih lah, bid'ah dan sebagainya. Itu satu benda yang tidak berlapang dada sebenarnya dalam masalah khilafiyah. Jadi setakat ini dahulu. Kalau ada sebarang soalan lagi, boleh type di ruangan komen. Bahkan kalau ada kritikan, bangkangan pun boleh type di ruangan komen. Cuma jaga adab sajalah, tak perlu kita nak memaki hamun, mencerca dan sebagainya. Setakat nak tak bersetuju, setakat nak membawa sudut pandangan yang berbeza, atau nak membawa hujah ataupun dalil-dalil yang lain, itu kita alu-alukan, dan insya-Allah saya akan cuba tanggapi semampu saya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum.